Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dalam pelbagai budaya, ada pendapatnya sendiri tentang ditindih ketika tidur atau sleep paralysis ini. Kita sebagai orang Melayu, biasalah kita anggap keadaan ini adalah pengalaman khusus yang hanya dialami oleh masyarakat Melayu Nusantara ini. Sedangkan ia ada dalam tamadun-tamadun yang lain. Dalam bahasa Inggeris lama atau Old English, makhluk atau lembaga yang menindih ini digelar Mare, daripada bahasa Proto-Jerman Maron, juga Old Norse Mara. Kemudiannya perkataan ini diolah menjadi nightmare ataupun mimpi ngeri. Dari segi saintifik ada penjelasannya. Semasa kita tidur, kita saling bertukar antara peringkat tidur REM ataupun Rapid Eye Movement dan NREM, Non-Rapid Eye Movement. Satu pusingan REM dan NREM boleh berlarutan sehingga 90 minit. Tidur NREM berlaku dulu dan terdiri daripada 75% jumlah waktu tidur kita. Semasa peringkat NREM, tubuh kita berehat. Pada penghujung NREM, fasa berubah kepada REM. Mata bergerak dengan cepat dan mimpi berlaku. Tapi seluruh tubuh kekal dalam keadaan rehat. Otot berehat ketika REM. Jika kita tersedar sebelum pusingan REM habis, kita mungkin tersedar tetapi tidak mampu bergerak atau berkata-kata. Bukan itu yang nak dibincangkan. Saya di sini ingin berkongsi pengalaman, sama ada ia berkaitan dengan perkara mistik atau tidak. Terpulang kepada anda. Kisah pertama yang ingin saya kongsikan ini membawa kita sedikit jauh ke sekitar tahun 1997-1998. Malam itu sama saja seperti malam-malam yang lain. Hari sekolah, kena masuk tidur sebelum pukul 10. Dan pada malam itu ayah kerja malam. Tinggal kami 3 beranak di rumah. Ketika itu ibu sudah mula tidur di ruang tamu jika ayah kerja malam. Ibu tidur di atas bangku panjang, sofa kayu lama berkusyen. Jadi pada malam tu, esok nak sekolah, ibu semasa kami kecil agak tegas dan garang. Kebiasaannya pukul 10 kami dah mula masuk ke bilik. Walaupun kebiasaannya kami berdua tak akan terus terlelap, melainkan terlalu penat atau mengantuk. Kami akan bergurau, ketawa, menjerit. Selepas dijerkah ibu, barulah kami diam dan tidur. Biasalah budak-budak. Tapi pada malam itu, saya tak ingat mengapa. Entah macam mana, saya rasa dekat pukul 11, ibu masih menonton TV dan kami belum lagi tidur. Kami mendengar sesuatu di luar. Saya buka tingkap dan mengintai. Saya nampak ada seekor arnab. Pada masa tu memang kadang-kadang ada arnab merayau dan main di laman rumah kami.
bukanlah haiwan itu berhantu, tapi arnab tu kepunyaan jiran kami. Jiran tu duduk selang satu rumah dari rumah kami. Disebabkan kami terja, kami dua beradik capai kunci, buka pintu lalu keluar untuk bermain dengan arnab tu. Seingat saya, arnab tu berwarna gelap, kelabu gelap. Ibu pun menegur kami sebab hari dah malam. Ibu suruh kami masuk. Kami dah puas main dengan arnab tu, jadi kami masuk tidur. Keesokan paginya, kami bangun macam biasa, pergi sekolah tanpa mengetahui apa yang berlaku kepada ibu pada malam itu semasa kami dua beradik sedang lena. Tengah malam tu, semasa kami semua sudah terlena, ibu yang tidur berseorangan di ruang tamu berasa agak kurang selesa tiba-tiba. Dia rasa meremang. Ibu cuba untuk sambung tidur, tapi tubuh badannya tak dapat digerakkan. Dadanya seperti ditekan, suaranya tersekat. Dia cuba untuk menjerit, "Along, adik." Tapi tak terkeluar. Apa saja surah yang terlintas dibaca. Entah berapa minit lamanya, ternampak satu kelibat seperti berdesup keluar dari rumah. Arnab tu pun kami tak pasti sama ada benar arnab jiran atau bukan. Adakah arnab itu ada kaitan? Atau sebab kami keluar tengah malam? Atau semuanya kebetulan dan memang ibu akan mengalaminya pun, walaupun kami tak keluar bermain dengan arnab tu. Semasa tahun-tahun awal kami berpindah ke Seremban, saya kecil lagi, dalam darjah 1, darjah 2, ibu pernah ditindih. Susah payah ibu melawan, nak jerit tak boleh, gerak pun tak boleh. Dia cuba panggil ayah di sebelah. Hanya mata yang mampu bergerak. Dengan sisa tenaga yang dia ada, dia genggam penumbuk kiri, tumbuk lengan kanan ayah sekuat hati. Barulah ayah terjaga. Lebam tangan ayah, perit beberapa hari. Semasa kami dah besar, dah dewasa, ada satu malam tu, tengah-tengah malam, saya dah lama lena. Tiba-tiba saya kena tepuk dengan adik berkali-kali. Saya ingat apalah dia nak. Rupanya sejak tadi, dia cuba minta tolong dari saya. Dia ditindih. Sehingga beberapa tahun, saya mengejek cara dia tepuk tu. Kerap juga dia kena tindih. Dekat sekolah, itu perkara biasa. Dekat rumah pun kena. Itu kalau saya tersedar walaupun dah terlambat. Kebanyakannya saya tak sedar pun. Esok pagi tu baru saya tahu. Sejak dulu lagi saya tertanya-tanya, macam mana rasa ditindih tu. Ada satu telefilm, saya tak ingat apa tajuk dia. Seingat saya TV3 petang. Kalau tak silap lakonan Nasir Bilakhan. Bukan Tanah Kubur. Ni 90-an punya cerita. Dia lakonkan watak seorang lelaki warak, tapi dia dikhianat orang. Ada satu adegan tu, dia ditindih semasa tidur. Muka lembaga tu macam apa entah. Menyeringai, tenung muka dia. Susah payah dia baca macam-macam. Selepas sekian lama membahan adik sendiri, saya terkena pada satu malam tu. Atau hampir terkena. Saya tidur seorang. Masa tu rasanya saya dah habis UiTM. Adik masih lagi dekat UiTM. Saya tersedar tengah malam tu. Saya rasa tak sedap badan.
rasa macam perlahan-lahan ada benda bergerak dari kaki naik ke atas. Rasa macam mimpi. Tapi sedar sekeliling. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Baru saya nak bezakan mimpi ke betul ni. Rasa menjala tu makin lama makin kuat. Tiba-tiba terus susah nak gerak. Belum keras kaku lagi, tapi kekuatan badan tu dah makin kurang. Macam letih sangat. Saya pun tak boleh jadi. Antara gelabah dan marah, saya, bukan aku, tak nak aku, jangan kau cuba. Sebelum badan jadi lagi lemah, saya cuba lawan. Saya gerakkan badan, kaki, tangan, sampai kepala boleh angkat. Badan terangkat sikit. Terus hilang rasa tu. Mata terus jadi segar. Dan pasti rasa masa tu bukan mimpi. Lepas lega tu, terus takut entah mana, sambung tidur. Perkara yang sama berlaku kepada saya beberapa bulan yang lepas. Sama, rasa antara mamai mimpi atau betul-betul badan rasa tak sedap, rasa ada benda menjala, badan mula lemah jadi kaki naik atas. Dapat rasa badan makin berat. Tapi kali ni dada sesak, tak tahulah. Saya terfikir kalau biar ni mesti kena tindih. Langsung tak boleh gerak nanti. Saya cuba lawan, sama macam dulu. Sikit lagi nak menjerit. Saya mendengus. Mimpi ke? Betul ke? Masa saya di UiTM, ini bukannya pelik lagi, tapi seram. Pertama kali saya ditindih atau hampir ditindih adalah di rumah, macam yang saya cerita tadi tu. Tapi ini bukan. Dia asalnya mimpi. Saya mimpi satu tangan menjala dekat atas badan saya. Saya tak nampak badan atau muka benda tu. Saya nampak tangan. Dia datang dari arah pinggang kanan, naik menjala ke bahu kiri. Masalahnya dalam mimpi tu, saya tengah tidur atas katil yang sama, bilik yang sama, suasana yang sama. Sebab itulah rasa macam betul-betul saya tak rasa macam mimpi. Beberapa kali tangan tu menjala sampai rasa geli atas dada. Tangan tu macam nak capai sesuatu. Satu tangan pucat. Jadi masa saya tidur tu, saya rasa kan katil 2 tingkat, saya tidur tingkat atas. Kan kiri kanan ada besi penghadang tu. Tangan tu saya nampak dalam mimpi tu menjala dari celah-celah besi penghadang tu. Antara sedar tak sedar tu, saya terjaga. Memang terasa lagi tangan tu dekat badan. Rasa macam baru berlaku di alam nyata. Dan kejadian ni berlaku semasa hari pertama saya nak jawab peperiksaan akhir semester pertama di UiTM. Sudah tentunya ada penjelasan secara saintifik tentang perkara yang saya cerita tadi. Ada beberapa faktor risiko yang boleh kita ambil kira. Antara penyebab fenomena pelik ni adalah narkolepsi, penggunaan alkohol, keletihan atau kurang tidur, dan juga gangguan sekatan pernafasan semasa tidur ataupun obstructive sleep apnea. There are always two sides to a story. Apa yang penting, janganlah kita selalu lupakan Pencipta walaupun sebelum kita merehatkan tubuh badan ini. Nescaya Allah akan menghantar malaikat memelihara kita dari kejahatan dan tiada kemudaratan akan menimpa tanpa izinnya. Terima kasih kerana sudi mendengar.
Jangan lupa like, share, komen. Kalau belum berbuat demikian, sila subscribe. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.